Perang Iran masih berterusan, walaupun usaha di belakang tabir sedang dijalankan untuk mendapatkan gencatan senjata sementara. Amerika Syarikat melancarkan serangan untuk malam ke-10 berturut-turut di dalam Iran, menyasarkan pusat komando tentera, pertahanan udara, tapak peluru berpandu, dan keupayaan lain yang digunakan untuk menyerang kapal dagang di Selat Hormuz. Washington berkata kempen itu akan diteruskan selagi Iran mengancam pasukan Amerika dan perkapalan antarabangsa. Serangan balas Iran di seluruh rantau juga berterusan, dengan Kuwait, Bahrain, dan Jordan menjadi sasaran utama serangan Teheran dalam pusingan peningkatan ketegangan terbaru ini. Teheran mendakwa ia menyasarkan pangkalan Ayatollah Stretlah di negara-negara tersebut, walaupun tahap kerosakan sebenar yang berlaku masih belum jelas. Pertukaran serangan terbaru ini berlaku selepas kematian askar Amerika di Jordan dan Irak, dengan Presiden Donald Trump dijangka menghadiri satu upacara menandakan kepulangan jenazah mereka ke Amerika Syarikat pada hari Selasa. Satu sumber Amerika memberitahu i24 News bahawa Trump bertekad untuk memastikan Iran membayar atas kematian tersebut dan serangan akan diteruskan sehingga Presiden memutuskan sebaliknya. Tetapi pada masa yang sama, Tehran juga telah memulakan rundingan untuk gencatan senjata selama 10 hari dengan Amerika Syarikat. 10 hari itu akan digunakan untuk mencari satu pengaturan baru bagi perkapalan melalui Hormuz, berkemungkinan termasuk satu laluan tengah antara perairan yang dikawal oleh Iran dan Oman. Tetapi Washington mahukan gencatan senjata yang lebih lama dan sekurang-kurangnya satu persetujuan separa mengenai perkapalan sebelum sebarang jeda bermula. Beberapa ahli pentadbiran Trump dilaporkan telah menyifatkan cadangan Iran itu sebagai tidak masuk akal dan tidak logik. Jadi sementara para perantara berbincang, pertempuran masih berterusan. Dan berikut adalah maklumat lanjut mengenai peningkatan terkini daripada Jason Campbell, Fellow Kanan di Middle East Institute. Ya, saya rasa sifat menghukum serangan-serangan ini ke atas Iran, jika serangan ini benar-benar dapat memaksa rejim ke meja rundingan dengan syarat yang lebih baik, saya rasa itu sudah pun berlaku sekarang. Dan saya rasa Anda tahu, Amerika Syarikat telah menghabiskan minggu-minggu awal perang ini lebih 40 hari. Anda tahu, hampir setiap hari mengebom lebih banyak daripada hari sebelumnya. Dan akhirnya itu gagal memberikan manfaat material untuk objektif strategik Amerika Syarikat. Saya rasa pada ketika ini Amerika Syarikat telah menggunakan sejumlah besar munisinya. Ia juga telah menggunakan banyak keupayaan pertahanan udaranya. Begitu juga dengan ramai sekutu dan rakan serantau mereka. Dan pada ketika ini saya tidak fikir rejim Iran begitu yakin serangan-serangan ini boleh diteruskan. Dan saya tidak nampak perkara itu berlaku. Memandangkan semua yang mereka telah lalui setakat ini, saya tidak nampak mereka akan mengubah sikap mereka dalam masa terdekat ini. Berdasarkan beberapa perubahan dalam pemilihan sisa sasaran, terutamanya sejak mereka menunjukkan kesanggupan dan keupayaan untuk membalas serangan ke atas sasaran yang serupa di seluruh rantau ini. Inilah pasir jerlus yang boleh menyebabkan Amerika Syarikat dan Iran terperangkap dalam situasi yang semakin meruncing dengan sangat cepat. Kerana memang ada perkara itu, anda tahu, apabila anggota tentera terkorban, memang ada tekanan politik untuk bertindak balas. Persoalannya, pada satu ketika, salah satu pihak perlu mencari jalan untuk meredakan keadaan. Bersama kami di studio sekarang untuk membincangkan perkembangan terkini, ialah penganalisis keselamatan Yaakov Lapin, host Ross Handler Report, dan koresponden i24 News, Valeria Sladin. Selamat petang kepada Anda berdua. Jadi disinilah kita sekali lagi membincangkan perkara yang sama 10 malam berturut-turut. Adakah apa-apa yang berbeza daripada serangan malam tadi? Atau adakah ia lebih kurang sama dari segi tahap sasaran? Tahapnya tidak berubah. Kita bercakap tentang tahap kuasa tembakan yang sederhana. Ini bukan kembalinya konflik secara habis-habisan. Ini adalah Presiden Trump mengarahkan CENTCOM untuk melakukan dua perkara pada asasnya. Pertama, menghapuskan keupayaan Iran dari segi kebolehan Iran untuk memaksakan kehendaknya di Selat Hormuz. Dan itulah yang menjadi inti seluruh pertarungan ini. Ia berkaitan dengan masa depan Selat Hormuz. Dan yang kedua, ini juga merupakan usaha untuk mendesak Iran kembali ke meja rundingan. Jadi Presiden Trump sedang cuba mencapai kedua-dua perkara itu tanpa kembali kepada konflik habis-habisan. Dan pemilihan sasaran itu pada dasarnya mencerminkan matlamat tersebut. Jadi kita dapat lihat banyak pangkalan peluru berpandu, pangkalan drone, stesen radar, stesen pemantauan. Terdapat beberapa serangan yang berlaku lebih ke utara di Iran daripada apa yang biasa kita lihat. Tetapi saya tidak akan menganggapnya sebagai perubahan besar. Saya akan menganggapnya sebagai tembakan
merupakan amaran sahaja. Pangkalan peluru berpandu di bahagian utara Iran telah diserang, tetapi tiada apa-apa yang benar-benar signifikan. Ini masih lagi konflik tahap rendah yang bertujuan untuk cuba mendesak pihak Iran kembali ke meja rundingan. Kita memang perlu bertanya sama ada itu satu matlamat yang logik, memandangkan segala yang telah kita lihat daripada rejim Iran setakat ini. Betul. Dan sekarang kita dengar daripada Menteri Dalam Negeri yang berkata, baiklah, mungkin secara diplomatik. Ia nampak seperti hanya berlalu begitu saja. Satu pihak, mereka bertemu, AS kata satu perkara, Iran pula kata perkara lain, dan kemudian menukar naratif seperti yang kita baru sahaja lihat. Jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Lagipun, kedua-dua pihak tidak menolak isu diplomatik di sini. Dan saya cadangkan kita juga melihat perkara ini dengan cara yang sama kerana ia bukan menghentikan undingan dan terus berperang. Ia sebenarnya hanya mengubah cara kita berunding. Maksud saya, orang Iran dan orang Amerika kini sedang berunding melalui serangan ketenteraan. Orang Amerika sedang cuba berbuat demikian melalui kempen udara yang sengit untuk memaksa orang Iran memberi lebih banyak konsesi dari segi Selat Hormuz. Tetapi setakat ini kita masih belum melihat perkara itu. Dan menurut Wall Street Journal, juga perisikan Amerika melihatnya begitu, bahawa orang Iran tidak mungkin mengubah haluan kerana kempen udara itu. Dan kemudian datang satu langkah ke hadapan lagi, iaitu Presiden Trump sangat berhati-hati untuk tidak melakukannya sekarang, terutamanya operasi darat yang mungkin berlaku di Pulau Qasem dan pulau-pulau lain di sekitar Selat Hormuz. Sebenarnya, sebentar tadi, Menteri Komunikasi di Iran berkata bahawa pada banyak ketika sepanjang 10 hari yang lalu, komunikasi antara pulau-pulau tersebut dan tanah besar Iran telah terputus. Ini bermakna bahawa pihak Amerika sebenarnya sedang berusaha untuk memutuskan hubungan antara kedua-duanya. Dan kemudian tentera Amerika boleh mendarat di pulau-pulau tersebut. Kemudian Selat Hormuz pada dasarnya akan terbuka secara ketenteraan dan dengan kekerasan. Pihak Iran mahu mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Itulah sebabnya mereka mendesak perkara ini selama 10 hari ini kerana sama ada mereka benar-benar merasakan perkara itu boleh berlaku dan ia tidak akan kelihatan baik untuk mereka. Jadi pada dasarnya, mari kita berunding dan jadikan ia seolah-olah kita mencapai penyelesaian diplomatik, atau pada dasarnya mereka mahu mendapatkan 10 hari lagi untuk membeli masa dan menukar beberapa taktik di lapangan. Baiklah, risikan Israel juga menunjukkan bahawa Iran memindahkan sebahagian keupayaan nuklear dan peralatan mereka ke bawah tanah, seperti Gunung Pickaxe. Apalagi yang kita tahu tentang laporan-laporan itu? Tidak banyak selain apa yang telah dilaporkan. Kami belum dengar sebarang pengesahan daripada sumber rasmi Israel. Ini adalah laporan dari Wall Street Journal. Tapi lihat, Gunung Pickaxe dan terowong yang dibina oleh pihak Iran di sana, struktur bawah tanah di bawah gunung granit yang sangat dalam. Ini telah berada dalam perhatian agensi perisikan untuk tempoh yang lama. Sekarang, ini bukan sasaran baru. Idea bahawa pihak Iran berjaya memindahkan sentrifuge ke kompleks bawah tanah ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka yang mempunyai akses kepada maklumat perisikan sebenar. Maklumat perisikan sulit, perisikan satelit saja yang boleh mengesahkan atau menafikannya. Tetapi apa yang kita tahu secara pasti ialah tapak ini sedang dilihat sebagai tapak nuklear pengganti oleh IRGC dan rejim Iran. Dan semua badan yang mengendalikan program nuklear itu. Kerana 3 tapak utama, Fordo dan Natanz, dan yang satu lagi. Dan tapak ketiga di Arad, yang juga digunakan untuk menghasilkan plutonium sehingga ia dimusnahkan. Semua tapak ini telah dibom dan tidak lagi beroperasi. Tiada pengaktifan semula tapak-tapak tersebut. Jadi kita tahu bahawa Gunung Pickaxe telah dipilih, ditandakan oleh rejim Iran sebagai tapak sandaran. Dan mereka nampaknya beranggapan bahawa ia kebal terhadap serangan udara. Kita tidak pasti sama ada itu benar atau tidak, tetapi itulah anggapan mereka. Dan jika mereka benar-benar cuba mengaktifkan semula program mereka, pertama sekali, kita perlu ingat bahawa kebanyakan sentrifuge mereka, kebanyakan keupayaan mereka untuk memperkayakan uranium telah musnah. Ini bukan sesuatu yang mereka boleh bina semula dalam masa setahun atau bahkan 2 tahun. Ia akan mengambil masa yang jauh lebih lama. Mereka perlu menghasilkan teknologi itu dari awal kerana kilang-kilang yang membuat semua bahan ini juga telah dimusnahkan. Jadi, kecuali mereka mahu mengimportnya dari pihak ketiga luar, ini adalah projek jangka panjang. Tetapi sudah tentu, kita perlu sangat-sangat berwaspada. Dan kita perlu melihat adanya tuntutan untuk akses ke Pickaxe Mountain. Jika tidak, ia sepatutnya menjadi sasaran ketenteraan.